Lain tuan-puan, orang minat dengan orang tak minat. Ada orang rasa dia lupa soal minat, dia bayangkan menjaga anak-anak ni beban. Banding dengan orang yang minat saya adalah keluarga saya. Saya minat dengan anak-anak saya. Kunci paling besar jadi ibu antara lain adalah, mari kita sama-sama tengok satu analogi macam mana orang minat bunga. Orang minat pokok. Siapa sini minat bunga? Angkat tangan. Dah tahu orang Negeri Sembilan, orang Melaka, rumah dia orang, halaman rumah lebih kurang sama tuan-puan, penuh dengan bunga kotak. Bukan bunga kertas yang, apa bunga kertas tu kan? Bukan bunga plastik. Bunga. Berlumba-lumba dengan jiran sebelah menyusun pasu. Kat tangga tu kan? Nampak tak tangga rumah Melaka sikit punya cantik tuan-puan, macam-macam ukiran, ada pokok bunga situ. Jangan usik pokok bunga Wan tu. Wan dia punya sayang bunga. Tuan-puan, yang lebih faham apa yang saya nak cakap ni adalah orang yang memang jiwa dia suka, minat dengan bunga. Antara orang yang minat bunga ni mak ustazah. Dia tak boleh tinggal anak-anak dia tu. Dia panggil bunga-bunga pasu tu anak-anak ni. Dia boleh datang rumah ustazah, mak boleh datang sehari 2 hari. Lepas tu mak kena balik, anak-anak mak menunggu mak. Ada anak lain. Ada anak lain tuan-puan. Kalau tengok cara mak menjaga bunga, kita nampak itu azab. Ya Allah mak, kan senang kita beli paip air, kita duduk je kat satu point tu, kita ceng, kan? Itu taubat mak saya tak nak. Jangan buat bunga mak macam tu. Sebab apa? Patah riuk pokok bunga. Mak tak bagi, jangan pakai air macam tu, jangan pakai air paip. Mak tak bagi. Mak sanggup tadah air, tuan-puan sekalian. Air tu pula tengok panas ke, sejuk sangat ke. Tadah air, pergi satu-satu pokok bunga. Kalau ustazah, siram. Tak macam tu cara siram dia. Kena lalukan dekat jari jemari gitu. Ya Allah. Sekso macam ni lah. Macam tu. Sini kan. Bila kita buat macam ni tu, air dia tidak satu tempat sahaja. Air dia pergi. Dan kena jari-jari kita. Kita kan belajar air-air ni ada molekul dia. InsyaAllah kena jari kita, kena doa kita, lain air yang jatuh tu. Tak sama dengan kita duduk tengah-tengah. Itu jaga pokok sawit boleh. Ni pokok bunga. Ya Allah mak, lepas tu apa kerja dah keluar dari Negeri Sembilan. Tengok apa kerja dia tuan-puan. Bila panas, angkat pasu tu pergi letak tempat teduh. Mak, kalau macam tu letak tempat teduh daripada awal lah mak, biar dia mas tautin kat situ. Mak tak boleh, kadang-kadang dia perlukan matahari. Astaghfirullah. Sebab itu bunga orkid mak ustazah tuan-puan hampir sepanjang tahun mengeluarkan bunga. Kita nampak susah kan? Kita nampak macam azab kan? Tapi tanyalah kepada peminat-peminat yang buat semua tu, dia susah tak? Tak susah. Lain susah hati kalau tak buat. Tak susah. Mak bahagia tengok hasil dia. Bercakap-cakap dengan bunga. Sampai sekarang dah naik martabat dah bunga-bunga mak tu dipanggil anak-anak. Tak susah. Kenapa kita kata susah? Kita tak minat. Kita tengok semua tu azab. Cuba mak tu swastakan kat ustazah. Jaga kacik seminggu. Tak tahulah macam mana. Memang patah riuk lah kat pokok bunga tu. Ustazah cuba jadi macam mak. Tanam pokok tuan-puan dekat rumah, kat Kuala Lumpur. Tiba-tiba dapat satu WhatsApp daripada seseorang. Dia kata apa? Ustazah minta maaf sangat. Boleh tak akak nak minta izin siramkan pokok bunga ustazah?
Aduh, elah. Agak dia lalu depan Ustazah tengok. Memang ya, pokok tu dah kering sangat. Geram dia agaknya tengok. Ustazah asyik pergi ceramah je agaknya. Akak minta izin nak tolong sigam yang kat depan-depan tu. Ustazah tak izin lah. Lepas tu Ustazah yang pergi sigam lah. Malu kan. Kunci dia apa dia tuan-puan? Minat. Tuan-puan jangan letak minat ya macam-macam minat. Minat kain tudung, minat apa lagi? Kumpul stamp. Tak ada orang kumpul stamp sama sekarang ya. Sekarang kumpul apa? Kumpul baju, kumpul handbag, kumpul apa lagi? Kumpul barang kemas, kumpul kerongsang. Kerongsang tu beli sampai 4 kali yang sama, dah terlupa. Punya banyak bertapur-tapur. Tuan-puan, saya tak kisah tuan-puan nak minat apa-apa. Tapi mendidik anak-anak mesti menjadi minat. Saya minat. Dan ini yang saya rasa, ya Allah, bestnya dengan anak-anak. Minatnya. Anak-anak lebih lagi daripada pokok bunga. Tak sama dengan pokok bunga. Pokok bunga tak sampai cerita dalam syurga, tuan-puan. Pokok bunga tak sampai cerita akhirat, tuan-puan. Tapi anak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana anak ini amanah. Cerita pokok bunga habis macam tu je. Sebab tu saya biar je pokok bunga saya kering. Saya takkan ditanya ke akhirat besok, kenapa pokok kau kering? Ya, itu saja nak cover lain lah kan. Sebenarnya masalah sendiri, tak siram. Tapi anak kita Allah akan tanya. Aku berikan kamu amanah. Yang diminta oleh semua orang, tuan-puan, atas muka dunia ni, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira bahasa, apa dia? Nak cahaya mata. Masa minta tu, dapat seorang pun jadilah, ya Allah. Lepas seorang, seorang lagi, sepasang. Lepas sepasang, sedozen. Okay lah, kalau Allah bagi, Alhamdulillah. Maknanya tuan-puan sekalian, tolong wahai para ibu, tak kira kita sekarang anak besar mana, jadikanlah mendidik anak-anak, menjaga anak-anak, keluarga kita sebagai minat kita, hobi saya, hobi. Minat saya. Lain tuan-puan, orang minat, orang tak minat. Ada orang rasa dia lupa soal minat, dia bayangkan menjaga anak-anak ni beban. Orang yang fikir anak-anak dia beban, daripada bangun pagi sampai dia tidur malam, kita akan tengok muka dia special je. Sama je muka dia. Apa dia? Tak boleh nak senyum. Berkerut, berkedut, stres, depression, murung, marah, tension. Banding dengan orang yang minat saya adalah keluarga saya. Saya minat dengan anak-anak saya. Saya minat dengan keluarga saya. Lain. Ustaz ambil contoh ya tuan-puan, salah seorang yang Ustaz belajar daripada beliau, walaupun beliau tak pernah cakap dengan Ustazah yang beliau minat, tapi Ustazah menilai beliau sebagai orang yang minat dengan keluarga. Siapa dia? Mak mertua Ustazah. Dia nampak minat dengan keluarga dia. Sebab tu dia tak ada kehidupan yang luas. Dia tak ada nak berkawan-kawan, tak tentu dia arah, tak ada. Sebab dengan minat keluarga tu dah banyak dah kerja dia. Tuan-puan, dia minat dengan menantu dia. Dalam minat anak dia, dia minat menantu dia juga. Ya? Bukan sebab menantu dia keluar TV, tak. Dia memang minat menantu dia. Tuan-puan, Masya Allah. Seorang ibu yang enjoy untuk buat segala kebaikan kepada keluarga dia. Kami kalau balik daripada KL ke Kelantan, biasanya kami balik petang ataupun malam sampai pukul 3 pagi. Dek kerana minat seorang ibu tadi, dia tak tidur pukul 3 pagi. Dek kerana minatnya ibu tadi, tuan-puan, tak rasakan sebagai beban, kita sampai-sampai terus panggil anak menantu cucu, Tok dah siapkan makanan dah. Dah siap dah. Anak cucu ni minta ni, ada. Anak cucu yang ni minta ni, ada. Menantu ni nak tanya pasal makanan ni, ada. Anak pula tanya ni, ada. Ada berlaku. Masya Allah. Ustaz surrender tuan-puan tak boleh buat macam tu. Kalau Ustazah, makanlah apa yang Umi buat tu.
Ya, jangan nak banyak apa, itu setara minat tu. Tapi tak sempat. Tapi yang itu ya Allah ada. Bila makan tuan-puan, air tak buat lagi. Tu mak mentua Ustazah. Kenapa air tak buat lagi? Air kena order ikut permintaan. Masya Allah, semoga Allah letak beliau dalam syurga yang paling tinggi. Beliau dah meninggal dunia. Order tuan-puan. Kak Cik nak apa Kak Cik? Ni anak dah order dah ni, nak teh ais. Anak cucu yang ni nak itu, nak ini. Ada belaka. Dapur dia macam restoran. Ustazah kadang-kadang cuba try kan. Dah cuba try pula kan dia. Saya kata, Ma, Neslo ada ke Ma? Neslo. Nescafe campur Milo. Dia kata apa? Bereh. Bereh. Ada belaka. Bukan pakai gelas macam ni tuan-puan. Dia bagi kolek. Tahu kolek? Yang besar. Masya Allah. Masya Allah. Bila time masak tuan-puan, dia nak beritahu orang minat ya, dia tak stres. Tiba time masak, ustazah olok-olok nak menolong. Olok-olok. Ya. Sebab susah kan masak lemak cili api dengan masak Kelantan kan ya. Olok-olok. Ma, apa ni nak bawang ke Ma? Macam tu kan. Dah Kak Cik, tak payahlah, tak payah. Kak Cik penat-penat dah kat Kuala Lumpur tu, bekerja lagi, berdakwah lagi. Gigi rehat. Biar Ma buat semua. Kak Cik pergi tidur lah Kak Cik. Siang suruh tidur. Ustaz tak tipu tuan-puan, ni mak mertua Ustazah. Siang suruh rehat, suruh tidur. Ustazah pula jenis menantu lurus. Tak adalah kata, tak apa Ma. Disuruh tidur, tak apalah Ma, Kak Cik pergi tidur kejap lah. Kak Cik pun memang ngantuk pun. Pergi tidur, semua-semua orang ngantuk pun. Pukul 11 ngantuk tuan-puan. Sebab apa? Kita sampai pukul berapa? Dekat KL kita kerja macam mana? Bila balik kampung memang ada rasa nak rehat. Tidur tuan-puan. Tahu macam mana mak mertua Ustazah kejutkan Ustazah? Dia urut kaki. Kenapa rasa macam ada orang urut ni kan ya? Urut. Sedap kadang-kadang saja lambat sedar. Sebab apa? Kaki sebelah kiri belum. Punya baik menantu kan ya? Masya Allah. Tapi biasanya saya akan tanya, Ma jangan Ma. Tak apalah Kak Cik. Siem Ma tengok Kak Cik. Ya? Tak apalah Ma jangan Ma. Lepas tu dia katalah, marilah. Siap belaka dah ni. Masya Allah baik ni manusia. Sampai hari ni tuan-puan Ustaz rasa berdosa kalau tak mendoakan dia lepas solat. Dia bukan mak kandung Ustazah. Mak kandung apatah lagi. Dia mak mertua. Tapi sampai hari ni kasih sayang dia. Ustaz rasa dia jujur, dia ikhlas. Ya, berapa ramai orang bercakap masalah dengan mak mertua. Mak mertua macam tu lah, mak mertua macam ni, macam-macam. Kena jumpa kaunselor lah apa. Mak mertua Ustazah baik tuan-puan. Dia tak ganggu kehidupan Ustazah. Hati Ustazah, jiwa Ustazah. Dia bagi apa? Dia bagi minat dan kasih sayang dia kepada keluarga dia. Tuan-puan kena bagi tu pada keluarga, pada anak-anak. Takkan tak minat ni anak-anak comel-comel ni. Minat ni Ustazah dah minat dengan adik ni. Tapi anak dah besar dek, anak Ustazah yang kecil. Ya, minat. Ustazah jadi minat tuan-puan pada anak-anak. Sekarang minat sangat. Tanya sahabat, mana sahabat Ustazah Hajah Wani? Ya Allah, minat tuan-puan. Kalau dengan anak, katalah anak saya yang umur 15 tahun tu kan, memang kami macam belangkas. Best friend forever. BFF. Memang seronok. Jalan nak pegang tangan, tak kira anak lelaki, anak perempuan. Minat. Mereka adalah tanaman Ustazah. Mereka adalah aset kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-puan, akhirat besok mengangkat kedudukan ibu ayah daripada satu tingkatan syurga kepada syurga yang lebih tinggi. Lalu ibu ayah tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Anna lihaza. Sebab dia pelawa, kamu sekarang pergi masuk syurga yang lebih tinggi, yang lebih nikmat, yang lebih hebat, yang lebih. Padahal yang ada tu pun Masya Allah
tak dapat nak gambarkan nikmat. Tiba-tiba dipelawa syurga lain yang lebih tinggi. Lalu bertanya mak ayah tersebut, "Anna lihaza?" Macam mana aku boleh dapat ni ya Allah? Sebab kalau kita fikir-fikir, tak mungkin. Kita bukan ahli tahajud. Kita bukan ahli sedekah. Kita bukan ahli siam, ahli puasa. Macam mana boleh dapat ni ya Allah? Dijawab, "Bistighfari waladika laka," anak kamu. Ini kerja anak kamu lah ni. Apa kerja anak kamu? Anak kamu sentiasa memohonkan keampunan untuk kamu. Sampai habis dah dosa kamu tak ada dah. Suci bersih kamu. Sekarang dengan doa anak kamu tu, kamu naik tingkatan, kamu naik darajat, maka Allah perintahkan masuk syurga yang lebih tinggi. Kerja siapa? Anak kita. Takkan puan-puan tak nak belai anak-anak? Takkan puan-puan, ibu-ibu tak nak menunjukkan kepada anak-anak tu macam mana anak untuk kamu jadi anak yang sentiasa ingat nasib mak besok. Takkan kerana satu dua perkara yang kadang-kadang kita tak suka pada anak kita, kita bergaduh dengan anak sendiri. Takkan kerana ada khilaf, ada kekeliruan, ada perselisihan pendapat, sikap, kita sebagai ibu nak ambil satu keputusan ataupun ketetapan, biar je dia. Yang saya cakap ni benda yang berlaku tuan-puan. Kadang-kadang mak tak dapat nak menguruskan, marah dia pada anak dia, sakit hati dia pada anak dia, rasa tekilan dia pada anak dia, maka dia ambil sikap, lantak kau lah. Jangan. Bukan lantak kau tuan-puan. Kalau kita lantakkan macam tu anak kita, nasib kita. Cuba tuan-puan bayangkan, macam mana nak ambil hati anak kita, supaya anak kita tu akan sentiasa ingat, mak saya memerlukan doa saya. Maka masa kat dunia ni tuan-puan, buat sesuatu. Buat sesuatu yang hebat pada diri kalian yang sangat istimewa. Mak ni seorang je atas dunia ni. Jadi tuan-puan tidak pernah bersaing dengan sesiapa pun. Jangan risau. Jangan fikir tuan-puan bersaing dengan menantu. Tak. Dan menantu pun kena pandai juga ya. Masa Ustazah jadi menantu, bukanlah nak, ni bukan masuk bakul angkat sendiri ya. Banyak je kelemahan Ustazah. Tapi ada poin yang Ustazah macam bagi perhatian sikit sebab suami kita ni wajib taat mak dia. Mak mertua kita jangan sampai dia confuse. Apakah anak dia lebih sayang kita atau sayang dia. So tak nak bagi sikit pun tanda-tanda yang mengelirukan mak. Jadi kalau mak Ustazah datang, mak mertua datang rumah, Ustazah tak ada nak buat perangai manja-manja, terhege-hege, macam nak apa? Macam dilihat membataskan masa antara anak lelaki tu dengan mak dia. Duduk seminggu, ambil dah seminggu. Boraklah sampai tak ada benda nak borak. Ikutlah ke mana anak lelaki tu pergi. Anak lelaki tu pergi kuliah, tak payahlah Ustazah mengada-ngada nak ikut sekali. Kita kata, ma ikut, ma pergi, ma. Nak bawa pergi makan, pergi. Sebab apa? Tak tahulah ya, ini Ustazah menghormati mak mertua itulah. Sebab mak mertua baik sangat kan. Dia tak nak dia nampak kelibat kita sangat. Kalau ma datang rumah kak cik, ma ambil lah anak ma tu. Ma buatlah apa sajalah, ma nak borak, ma nak apa. Kita cuma tukang hantar air, tukang bagi makan. Kalau ma dah tidur, barulah kita duduk dengan suami kita. Sebab apa? Sebab Ustaz tahu perasaan seorang ibu. Tu anak laki-laki dia. Dan dia dah tak ada suami. Anak laki-laki kadang-kadang tempat dia meluah tuan-puan tak sama dengan meluah pada anak perempuan. Betul tak? Jadi bagi. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, wahai para ibu, bakal ibu semualah, letakkan minat dan kasih sayang pada keluarga masing-masing. Seronok, tak ada azab dia.
Bukan bebanan. Mengejutkan anak solat bukan bebanan tuan-puan. Bukan bebanan. Minat. Macam orang tua-tua yang siram bunga tadi. Minat. Sebab apa? Sebab bila kita kejutkan solat anak-anak tu, kita dapat pahala. Kejut macam mana cara? Kalau tak minat, terasa beban, memang bergegar rumah tu. Itu bukan anak je cepat bangun dengan bapak-bapak. Anak tu bangun ketakutan. Seram. Tapi kita kejut dengan kasih sayang. Ada nasihat, ada ketegasan, tapi tidak pernah menafikan mak sangat sayang dengan kamu. Kejut. Minat dan kasih sayang ni tuan-puan, berikan pada anak-anak dan keluarga kita. InsyaAllah kita boleh buat dengan bahagia. Ustaz sebenarnya tadi ada nak sharekan apa ni? Satu lagu kesukaan Ustazah ya. Tentang inilah, tentang ibu. Siapa yang dah ngantuk tu bolehlah dengar. Ya, terus tidur. Tak payah ajak makan talam sekarang. Ya. Masa anak Ustazah kecil-kecil memang Ustazah bawa anak-anak menyanyi, berqasidah, berselawat. Ya, perjalanan KL Kelantan selalunya 9 jam kan cik kan? Menyanyi ya, berselawat. Dan Ustazah rasa itu memang satu rahsia besar tuan-puan. Minat dengan anak-anak, sayang. Itu minat nombor 1, nombor wahid. Ya, jangan kata minat tudung, tak nak. Minat tudung nombor 10. Minat ke anak-anak ni, seronok sangat. Dia adalah makhluk yang hidup. Yang kita boleh nampak kesan dia. Ya, Masya Allah. Pertama tadi minat dan kasih sayang. Kedua, nak bagi apa pada anak kita? Pendidikan. Pendidikan. Bila sebut pendidikan tuan-puan, bersama-sama dengan adab. Bukan bagi ilmu saja. Ada ramai orang berilmu tapi tidak beradab tuan-puan sekalian. Apalah nilai ilmu tanpa adab? Betul kawan Zaisyah kan? Ya. Apa nilai ilmu tanpa adab? Masya Allah, anak-anak yang beradab tuan-puan sekalian, tahu bawa diri di tengah-tengah keramaian. Tahu untuk menghormati tetamu mak yang datang. Anak zaman hari ni minta maaf saya cakap. Kalau mak biarkan, maka jadi budaya tuan-puan. Apa dia? Kawan mak, kawan dia, kawan dia. Kalau kawan mak, saudara mak yang datang, ibarat bukan kawan dia, bukan saudara dia. Duduk dalam bilik, kunci, sanggup telefon Grab datang hantar makanan, suruh adik dia pergi ambil McDonald ke apa, buat masuk bilik. Sebab apa? Tak nak bertemu dengan kawan mak. Tak nak bertemu dengan saudara mak. Sebab apa? Tak ada kaitan dengan saya. Itu cerita orang tua-tua. Tuan-puan tahu dalam kitab disebut, ciri-ciri anak yang berbakti setelah mak dia meninggal dunia adalah dia menjaga silaturahim dengan kawan mak dia, dengan saudara mara mak dia. Kalau dia tak jaga masa dia hidup, masa mak hidup, mana dia tahu tu kawan mak dia? Mana dia tahu tu saudara mara dia? Sebab tidak diajar adab. Memang kadang-kadang tuan-puan, kita pun rasa macam benda tu renyah. Lebih baik kita je yang layan saudara tu, betul tak? Nak manggil dia, telefon, dalam rumah telefon. Kak Lang, awak kat mana Kak Lang? Ada dalam bilik ni. Turunlah. Sekali telefon tak turun. Kalau rumah 2 tingkat. Betul tak tuan-puan? Miss call tahu banyak kali. Miss call suruh turun. Ni Mak Ngah datang ni. Mak Long datang ni. Ni kawan mak datang ni. Sama-sama belajar dulu. Senyap. Lala tak dapat dihubungi. Nombor yang anda telefon. Padahal kita tahu dia duduk dalam mata tu. Sudahnya mencuri-curilah masa biar tetamu tak perasan. Sekejap ya, saya nak buang air kejap. Padahal nak pergi panggil anak, turun lah, nak balik dah Mak Ngah tu. Masya Allah. Kalau fikir-fikir tuan-puan, lantak dia lah duduk dalam bilik tu. Dengan muka dia turun kan satu hal pula muka tu. Jangan dipandang muka turun tu macam mana kan. Aduh, sakit hati kita kan ya.
Bila ditanya, tengok Mak Ngah tanya, kawan-kawan tanya, kakak, sekolah mana? Sekolah mana? Tingkatan berapa? Kita tukang jawab, mak tukang jawab. Tingkatan 3 tu. Allah, macam tak ada suara budak ni. Dia tak ingin nak turun. Tuan-puan, bukankah ulama sebut anak yang berbakti tu bila mak ayah dia meninggal dunia, dia cari kawan mak dia. Pergi ziarah kawan mak, pergi ziarah saudara mara mak, bawa buah tangan, happykan mereka. Itu apa dia? Bermakna saya menggembira dan membahagiakan mak saya di alam barzakh sana. Siapa nak ajar adab ni pada anak-anak? Kita. Pujuk ni. Pujuk. Memang budak-budak macam tu lah perangai kita dulu. Masa remaja macam tu juga. Ustazah dulu, ya Allah, mak ni kan. Paling zaman menyampah kalau kawan-kawan dia datang. Dululah. Dapat-dapat jenis kawan-kawan yang suka datang pukul 10 malam lah. Tak tahu daripada negeri mana singgah rumah kita. Masa tu mak ni tak mikir dah pasal kita. Boleh dia kata nak masak gulai ayam. Mana datangnya ayam? Kak Reban. Siapa nak pergi ambil ayam Kak Reban? Tuan-puan ingat tak zaman-zaman dulu macam mana susah nak masak gulai ayam? Nak kena ada air panas, nak rendam ayam tu dalam air panas lepas dia matilah. Lepas sebelih. Ya? Nak cabut bulu dia. Lepas tu ustazah kalau mak tak nampak, Ustazah buang terus dia punya pedal. Sebab apa? Tak kuasa Ustazah nak membelah benda tu, nak mengeluarkan najis dia tu. Geli kita kan? Tiba-tiba mak kata, heran ayam ni tak ada pedal. Kita dah buang lah, malas nak buat benda tu. Dia masa kecil-kecil ingat lagi. Tak kira, mak tak kisah, tak boleh komen. Tapi nilai tu, Masya Allah tuan-puan, kita tahu siapa kawan mak kita. Siapa yang ajar benda tu? Seorang ibu. Berikan pendidikan, berikan adab. Betul. Memang kita tak suka, anak tak suka. Ustazah pun anak-anak ada yang macam, adalah tak suka. Kita pujuk dia. Fahamkan dia. Fahamkan dia tentang agama, tentang Islam. Jomlah. Ya, kawan Umi tu. Dan Alhamdulillah tu, Alhamdulillah. Kawan-kawan ustazah bagi feedback. Alhamdulillah. Semua kawan-kawan ustazah adalah kawan anak-anak. Sampai ke dulu anak kecil-kecil macam ni panggil kawan ustazah, sama panggil akak. Kak, dia kata, padahal panggil makcik. Dia ikut mak dia panggil apa. Kawan ustazah, kawan anak-anak. Kawan ustazah di tempat anak-anak. Anak-anak minta nasihat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Apa? Kita kena bagi anak-anak tuan-puan pendidikan dan adab, akhlak. Ya, menghormati tetamu, menghormati orang tua, adab makan, adab berjalan, adab bersalaman, pandang muka makcik tu, senyum, bercakap tu biar suara yang kita keluarkan itu secukup rasa. Ini tak terdengar, padahal olok-olok je suara kuat. Tapi tak minat dengan orang tua-tua ni, kawan mak ni, macam itulah cara jawab. Ambil bidang apa? Mak dia jawab, semua mak dia jawab. Dia ambil bidang sains tulen ni, mak dia jawab. Yang anak tu macam bisu. Dia tak minat. Cuba jadi anak yang menunjukkan minat. Makcik dari mana? Mudanya makcik. Pandai budak ni kan ya. Muda yang makcik nak minum apa? Makcik nak makan apa? Ya Allah. Dapat doa-doa yang baik, percayalah. Anak kita ajar dia adab, kita ajar dia akhlak. Dia pergi mana pun atas muka bumi ni, orang doakan dia. Percaya je gitu. Orang akan doakan dia. Anak siapalah ni baik ni, ya Allah. Orang akan doakan dia. Makcik, banyaknya barang makcik bawa. Kita kat pasar kan. Tak apa makcik mesti bawa. Tak payah nak, tak apa. Mana kereta makcik? Mana basikal makcik? Mana motor makcik biasa bawa? Agak-agak dapat doa yang baik tak? Ya Allah, semoga kau bertemu jodohnya dengan anak makcik. Dia kata. Macam-macam doa kita bagi. Betul, ya Allah. Kita akan ingat sampai mati. Ada dua tak tahu anak siapa lah. Ya? Tapi kita tak ajar anak kita adab, tuan-puan. Hidup dia nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri, aku-aku. Orang lain bukan urusan dia. Bukan nak menghormati orang tua. Bukan nak menyayangi orang muda. Pendidikan dan adab.
Yang dapat daripada mana? Rumah, daripada mak bapak, daripada mak ayah. Ajar anak kita bermanis muka. Banyaklah benda nak ajar. Dan yang paling fundamental sekali adalah, yang paling asas adalah ajar anak kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Islam. Dia tanya anak ustazah masa tu dia kecil lagi, dia jam 1 jam 2 macam tu lah. Dia tanya dia, dek, lelaki. Dek, cuba sebut nama ulama Islam, dek. Ulama, dia kata, cuba sebut nama ulama-ulama Islam yang adik kenal. Dia kata, ulama, dia kata. Oh, ada adik kenal ulama. Siapa, dek? Izu Islam, dia cakap. Izu Islam ni artis dia kan? Itulah dia, anak ustazah. Ya, Masya-Allah lah, Izu Islam pun baik juga kan, ya. Tapi kita nak kata, dia tak tahulah mak ke apa, tuan-puan. Sedangkan orang terdahulu mendekatkan anak-anak dengan ulama. Pergi hantar tuan-puan dekat wang soleh. Ambil lah budak ni Suruh dia ada khidmat apa-apa tuan guru. Suruh angkat selipar pun tak apa. Susun kasut pun tak apa. Suruh tolong ambil air pun tak apa. Ambil lah budak ni pagi sampai petang. Kan petang kan saya ambil balik. Tu orang dulu tu. Suruhlah dia khidmat apa-apa. Sebab apa? Nak doa. Doakan budak ni, wahai tuan guru. Doakan budak ni, wahai tuan syekh. Itu orang dulu, tuan-puan. Kita tak dekatkan anak kita dengan ilmu. Boleh jadi tak dekatkan dengan para ulama. Ni, Melaka ni. Melambak. Tok-tok gurunya, syekh-syekhnya, ustaz-ustazahnya, para asatizahnya. Dekatkan. Datang masjid. Jumpakan anak kita. Jangan lupakan salam tuan imam tu. Itu adab. Ini tak, pergi masjid adalah kena kerah. Ya? Salam sekali je. Sebab dia kata salam kedua tu sunat. Melompat terus keluar. Manalah nak bersalam dengan guru-guru yang ada, dengan tok imam yang ada. Kita ajar, dek, kalau dah dapat solat tu, pergilah tok imam bersalam, cakap dengan dia. Apa ni ustaz? Tok imam panggil apa? Tuan Haji, Pakcik, atuk, ikutlah kan? Doakanlah saya. Agak-agak pendek ke panjang doa Tok Imam tu? Panjang. Sebab terlalu jarang, tuan-puan, ada anak-anak kecil, anak-anak muda yang pergi datang, bertemu dengan orang alim ni, bercakap apa dia? Doakan saya ya. Kalau dia buat tiap-tiap waktu semayang selama 40 hari, imam tu ada anak yang lawa, lain cerita tu kan. InsyaAllah settle tuan-puan. Allah akan datangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Percayalah cakap saya. Tapi kita tak ajar. Kita tak ajar anak kita nak hidup beradab macam mana. Ya, adab. Semua Islam ajar adab. Nak membeli tuan-puan, nak berakad, terima kasih. Kita tak ajar. Maka sahabat-sahabat sekalian, wahai para ibu, ya, dahlah kita minat dengan anak-anak kita. Peminat nombor wahid anak kita. Dahlah kita sayang sangat dengan anak kita. Kita didik anak kita. Kita tunjukkan adab kepada anak kita. Kita berikan perhatian kepada anak kita. Hati ni tolong bagi. Ada ramai ibu-ibu yang dah tak fokus, tak bagi hati pada anak. Sebab apa? Sibuk berbisnes. Jangan kacau. Jauh. Ni kawasan ni. Kawasan mak. Jauh. Jangan datang dekat. Ni semua ni mak punya barang-barang jualan. Anak tu baru nak. Jangan usik. Ya, jangan usik. Tengok mak yang tengah hilang fokus daripada perhatian kepada anak-anak. Macam-macam lah kesibukan kita. Fokus kita boleh lari dengan macam-macam sebab. Berbisnes satu hal. Yang memang saja lalai. Semua orang diam ya. Mak nak fokus pada Hindustan. Senyap satu rumah. Dahsyat ya mak ni ya. Mak. Semua orang diam. Mak ada kerja ni. Mak tengah. Kadang-kadang mak ni pun ya, kalau dia tengok Facebook ke YouTube ke, dia galit tu tuan-puan, galit. Anak tanya soalan, dia tak sedar apa anak tu tanya. Lala dia kata, tadi ada tak orang datang jumpa mak tanya soalan? Dia tak perasan dia dah jawab apa semua dah. Tak perasan, dia galit. Tuan-puan, ini ciri-ciri fail.
Tak boleh. Bagi perhatian. Nanti balik rumah, terus bagi hati. Betul. Ustazah banyak kesilapan juga. Banyak kesilapan dan kelalaian. Tapi kita nak cuba lagi dan cuba. Ustazah bercakap ni ada sahabat Ustazah mana? Tahu sahabat Ustazah ni? Tu hujung tu kan, ya? Yang memang boleh keluar masuk rumah Ustazah yang tu. Boleh tanyalah. Kalau rajin kan tanyalah dia. Betul ke betul kan? Tanya dia. Kalau Ustazah balik rumah tuan-puan, dia takkan cabut tudung ni serta-merta. Maknanya tak perlu cabut lagi tudung ni. Kita terus cari mana anak, mana suami. Bila balik rumah. Oh, anak kat sini, suami kat sini, bilik ni, kat library ke apa. Buat sesuatu yang biasa Ustazah buat, tanya nak makan, nak minum tak. Kalau suami, dia suka kopi, buat siap-siap kopi. Sebab Ustazah fikir dah, kalau dia tak nak kan Ustazah minum. Ya, jadi buat siap-siap, datang tak payah buka lagi tudung kita. Terus buat kerja. Tak kisahlah datang daripada mana pun, baru turun kapal terbang ke apa. Okey, lepas tu anak kat mana, tanya semua. Mana anak bilik ni? Ketuk pintu. Kadang-kadang memang dia orang kunci kan? Mungkin yalah, adalah urusan dia kot. Kunci ketuk. Dan memang dia orang excited nak buka. Kalau siapa tu? Umi dah balik, buka. Peluk, bergoyang-goyang, bergoncang-goncang macam ni, peluk anak perempuan tu. Cantik ni kan? Peluk. Cakap tak apa, bahasa cakap pun tak tahulah. I love you, you love me. Merepek-epek dia cakap dengan anak-anak. Nak menggambarkan apa? Dia lebih istimewa daripada semua orang yang Ustazah jumpa kat dunia ni. Keluar rumah kerana tanggungjawab. Tapi tidak akan menggantikan anak-anak dan keluarga kita yang kita sayangi. Betul kan sahabat-sahabat semua? Sayang. Bagi hati kita. Dan Ustazah nampak tuan-puan, bila kita berikan hati kita kepada anak-anak kita, banyak benda berubah. Ni Ustazah cakap kan pengalaman. Banding dengan masa anak kecil-kecil dengan masa anak dah dewasa. Kita lebih matang. Banding dengan dulu. Kalau pergi Giant tak nak bawa anak dulu tuan-puan ya. Kalau suruh bawa anak rela tak jadi pergi Giant. Sebab apa? Troli tu penuh dengan orang. Orang nak letak pampers, nak letak beras. Orang. Lepas tu perangai macam-macam pula dalam tu. Dengan makan es krimnya lah apa. Serabutnya. Tapi sekarang, tak nak pergi seorang-seorang. Datang Melaka pun ajak. Tapi anak Ustazah ada urusan, memang ajak. Jomlah seorang pun jadilah teman Umi. Nak ada anak. Kalau pergi travel, walau pergi travel dengan siapa pun, orang kenamaan ke apa ke, tak ada wakil anak, kita nak balik. Dah buat seorang jadilah. Seorang tu mewakili anak yang lain, bermakna kita tahu keibuan kita tak pernah luntur. Saya bukan berjalan suka-suka, ada anak seorang saya bawa. Mewakili anak-anak yang lain. Ini namanya perhatian. Apatah lagi perhatian kepada ibadah anak kita. Perhatian kepada akidah anak kita. Perhatian kepada syariat anak kita. Perhatian kepada pembentukan anak kita untuk kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Perhatian kepada fizikal, emosi, mental, spiritual anak-anak kita. Anak saya datang, Mi banyak jerawat dah Mi. Okey tak apa, insya-Allah. Lepas SPM insya-Allah kita settlekan bab jerawat. Sebab dia nak SPM. Jadi nak SPM ni memang kena ada jerawat. Rasanya macam itulah ya. Sebab dia stres. Jadi kalau Zam habis duit je kan ya. Dia tengah stres. Dia kata tak apa, SPM dulu. Biar jerawat banyak mana buat SPM dulu. Habis SPM kita settle bab jerawat. Kita glow up. Itu janji Ustazah lah dengan anak yang nak SPM. Tak apa, jangan risau. Tanggungjawab Umi untuk jaga kakak jadi okey, jadi apa. Ada seorang anak cabi sangat. Sampai dia kata, Umi, daripada lahir lagi dia gemuk. Bila dia nak kurus? Memang betul dia lahir. Dia lahir tu pun, doktor kata tak boleh jalan biasa ni, dia kata. Kena scissor. Sebab apa? Terlebih berat. Jadi memang betul, memang dia comel daripada lahir.
Kata Umi macam mana? Umi kakak dah besar ni macam ni. Tak apa, kita cari jalan. Okey, Umi dengan Nabi insyaAllah. Jaga tu tuan-puan, cari jalan. Bagi dorongan. Puasa Nabi 3 bulan tuan-puan. Bagi dorongan, sabar, nangis-nangis dia. Ya. Daripada diet tu dapat penyakit-penyakit juga. Gastrik, carikan ubat gastrik. Sampai akhirnya Alhamdulillah, ya. Dia rasa seronok, dia dapat okey sikit daripada dulu kan. Ya, anak dara kan tuan-puan, orang muda. Bukan jaga fizikal dia saja tuan-puan. Spiritual dia. Kita tengok, ya Allah, anak aku ni macam kurangnya baca Quran. Perhatian. Kakak, Umi jarang nampak kakak baca Quran. Tak boleh kakak. Tak boleh. Quran ni makanan kita lebih daripada makanan yang kita makan kakak. Pujuk dia, pujuk. Kalau tak boleh pujuk tu, bawa sekali. Jom baca Quran sama dengan Umi. Jom baca Quran. Kan lepas tu besok dia pula kata, Umi jarang nampak Umi baca Quran pula. Ya, jadi saling nasihat menasihati. Berikan hati kita pada anak kita. Semua yang Ustaz cakap ni tuan-puan, kalau tuan-puan buat, insya-Allah tuan-puan akan minat dengan keluarga tuan-puan. Minat. Enjoy lah, seronok lah, best lah. Kena cari ilmu lah. Kena tambah kemahiran lah. Seronok lah dengan anak-anak ni. Tiba masa anak kita mungkin buat silap. Ya, adalah perangai-perangai ni kan. Macam mana? Nak enjoy lagi tak? Ya, mungkin dia melawan. Ada perangai macam tu. Bukan selalu. Sesekali ya tuan-puan. Merajuk. Bentak kita. Berbom. Bunyi apa? Pintu bilik. Itu perangai dia lah tu. Suruh basuh pinggan. Moncong sampai ke malam. Kan? Geram kadang-kadang ya. Padahal ya Allah. Ya Allah. Ustazah dengar cerita tuan-puan. 3 adik-beradik perempuan yang meninggal ya. Dekat Tumpat kan, Kelantan tu. Ustaz baca yang ayah dia cakap kan, ditulis oleh wartawan. Anak dia ni tak sempat dia nak masak ke nak apa. Tiap-tiap pagi dah tanya, abah nak minum apa, mak nak makan apa. Dia siapkan buat sarapan. Ustaz nak menangis kat situ. Tuan-puan ingat senang nak dapat anak yang tuan-puan tak payah masuk dapur. Masya Allah. Kecuali memang dia anak soleh. Pagi-pagi masuk dapur dulu anak perempuan tu. Siapkan kopi abah contohnya lah. Bah, turun bah. Bah, mari bah. Mak, mari mak. Ni kopi dah siap dah. Tadi Kak Long ada buat ni. Nasi goreng Pattaya. Semalam nasi goreng tom yum. Tuan-puan rasa macam mana? Ya Allah, anak aku. Petang. Dia goreng pisang kat kita. La ilaha illallah. Abah, jom bah minum petang. Kakak dah buat dah ni Nescafe abah. Kakak dah goreng pisang. Nampak ada pisang banyak. Kakak dah goreng. Silap-silap anak kita tak pandai goreng pisang, tuan-puan. Dia ingatkan goreng pisang tu golek-golek letak dalam minyak. Dia tak tahu kena tambah tepung. Tak pernah umur buat. Tak pernah buat. Tuan-puan, Ustaz tengok tu kata Masya Allah. Bukan senang tuan-puan. Mendidik anak-anak, wanita, perempuan, sampai boleh mak abah tak payah buat apa-apa, kakak ada kat rumah ni, settle semua. Kadang-kadang boleh jadi yang berlaku macam ni tuan-puan, dahlah dia tak masak. Nak marah dia tu kan. Dahlah dia tak menjenguk, bawang pun tak tahu kat mana. Tak pernah tahu kat mana tempat letak bawang. Halia dengan lengkuas tak cam. Tak cam lah mak, keliru. Apa yang keliru? Tak masuk dapur memanglah keliru. Halia dengan lengkuas. Kunyit pun tak kenal. Yang dia kenal kunyit serebok je. Yang kunyit betul tu dia tak kenal. Apatah lagi ibu kunyit, segala-gala. Tuan-puan, dah kita masakkan, dah kita belikan, dah kita buat, kita kena panggil dia makan. Pun dia tak datang. Tuan-puan bayangkan? Ya Allah, ya Allah. Habis tu macam mana ni nak hadapi anak-anak macam ni? Tuan-puan ada senjatanya, namanya doa.
Tolonglah lebatkan doa, kuatkan doa, ikhlaskan doa, bersungguh-sungguh dalam doa. Menangis dah. Anak 7 orang, seorang-seorang. Ya Allah, anakku yang sulung ni begini kan ya Allah. Kau maha mengetahui tentang dia. Tak ada apa yang tersembunyi daripada kamu. Bahkan mungkin aku tak tahu pun hati dia. Tapi kau maha mengetahui ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak ini ya Allah. Sehingga mereka mencintai kebenaran dan kebaikan. Menangis doa. Ya Allah, Engkau Tuhan mereka ya Allah. Mereka hamba-Mu. Seperti mana Engkau menghias akhlak kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Kau hiaslah akhlak kepada anak-anakku ini. Juga hamba-Mu ya Allah. Kita tu ya Allah bersajak-sajak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kita tak mampu tuan-puan. Untuk didik anak-anak, untuk bawa keluarga kita kepada garis yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan pertolongan Allah. Itu kunci paling besar. Doa. Dan doa itu bukan bebanan kepada kita. Seronok, enjoy, happy. Mak nak doa ni, tak apa, nanti mak doa lagi. Seronok, doa. Mak doa. Ya, tak ada nak, apa ni, asyik nak berdoa je. Tak ada, bukan macam tu ayat kita. Tak apa ya Allah. Aku menikmati hubungan dengan kamu melalui doa ini. Doa mukhul ibadah. Anak-anak jadi wasilah, anak-anak jadi sebab. Tak apa, doa. Maka insya-Allah tuan-puan sekalian, kita akan mendapat keluarga yang diberkahi. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ujiannya pasti besar. Ya, makin kuat keimanan, kuat ilmu, tinggi ilmu dan sebagainya. Makin Allah sayang tuan-puan, makin besar juga ujian kepada setiap keluarga yang kita ada. Tapi jangan putus asa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membantu. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah tulus ikhlas. Ya, jagalah anak-anak ini sebagai amanah, aset, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah kita akan dapat al-jannatul ajilah. Apa dia al-jannatul ajilah? Syurga yang disegerakan, simbolik kepada keluarga yang bahagia. Ya, simbolik kepada keluarga yang bahagia. Kunci dia tuan-puan sekalian, berdoalah kepada Allah tanpa jemu, tanpa putus harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.